الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم kata Asy-Syekhul Muallif Ibrahimul Bajuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Dan wajib pada hak mereka itu, hak segala Rasul alaihimus salatu wassalamu, wajib oleh amanah. Dan kita maklum apabila ibarat wajib pada ataupun wajib bagi, itu adalah wajib akli. Dan wajib pada hak mereka itu dengan makna wajib pada akal bagi zat mereka itu, bagi diri mereka itu. Segala orang jadi Rasul tu, apabila ia berdakwa mengaku diri aku adalah Rasul Allah, ataupun dengan diceritakan bahawa ia adalah Rasul Allah, mesti tak dapat tidak pada akal oleh amanah, oleh bersifat dengan sifat amanah. Maka apabila zat bersifat dengan amanah, tu nama gelarannya Al-Amin. Sebab itulah gelaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum ia dilantik jadi Nabi, belum dibangkitkan jadi Nabi pun, nama gelaran sudah dipanggil Muhammad Al-Amin. Hingga kita ambil nama itu, diletakkan nama kita Muhammad Amin, Muhammad Amin. Muhammad dia panggil alamiah, nama yang diletakkan bagi dirinya Muhammad, campur dengan gelaran laqab Al-Amin yang bersifat amanah. Kemudian amanah apabila dilantik dia jadi Nabi dan Rasul, wajib akal. Dengan makna tak terima tidak sama sekali amanah. Lain dengan kita umat, amanah itu adalah wajib syarak. Dengan mana mesti di atas kita mesti amanah. Kalau tidak haram. Itu nasbah umat. Itu dia panggil wajib pada syarak tetapi harus pada akal. Itu nasbah ummah.
Adapun bagi orang jadi rasul wajib pada akal, kebetulan juga pada syarak pun wajib atas mereka itu. Kalau mereka tak beramanah, dosa lebih berat lagi daripada kita umat. Ini secara kebetulan wajib syarak umum, sama ada atas orang jadi rasul dan umatnya. Ada pun wajib akal khas dengan orang jadi rasul. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Apa amanah? Artinya kepercayaan. Kepercayaan. Sebenarnya tulisan dari segi kalimah tu dia tak ada ha. Kepercayaan. Ataupun dengan kata lain, amanah juga panggil setia. Ataupun makna satu lagi makna lazimnya tiada belot. Dengan bahasa kampung kalau orang petani panggil apa? Orang yang amanah ni orang yang hatinya betul. Orang petani panggil juga tu orang betul tu. Orang betul tu apa? Betul hatinya tu orang. Tu klik pada amanah tu. Lepas tu ada lagi satu orang petani panggil berjuru. Lepas tu dia panggil makna lazim dia. Berjuru sungguh jumuh daripada afaf. Afif. Ada doa dia kata Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Afaf itu baik nafsu. Tu orang petani panggil berjuru. Maka dia dua tu berlaziman. Bila orang berjuru, orang tani kata, bila orang beramanah, lazim oleh berjuru. Dia tak ada amanah, tak berjuru. Tak ada sifat afif, iffah tak ada. Kalau perempuan afifah, perempuan yang baik nafsunya, orang tani panggil berjuru. Kalau lelaki afif, tu sifatnya iffah, afaf. Dalam hadis dia ajar kita minta Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Tu kita mohon minta ke Allah, minta Allah menjadikan kita ni sifat afaf, sifat baik nafsu. Berjuru. Ini amanah kepercayaan. Hati betul ataupun betul hati. Dia bila orang hati ni betul ataupun betul hati, dia bercakap pun betul. Sebab dia amanah ni besar. Dia cerita apa-apa pun betul. Sebab tu ulama bicara pada mengaji bab sidik yang telah kita lalui. Sidik arti benar, dia dua kait. Benar ni benar pada mengaku diri jadi rasul. Yang kedua, benar pada segala hukum, pada menyampaikan segala hukum. Dua. Adapun benar pada cerita harian, aku dah makan, aku pergi ke situ ke sini, itu benar je. Hak tu masuk di dalam amanah. Mari di sini amanah arti kepercayaan ataupun setia ataupun tiada belot hati ataupun betul hati atau amanah. Kalau Arab setengah ditafsir dengan al-amanah ayil ismah, daripada asama ya'simu. Ismatan arti apa? Terpelihara ataupun dipeliharakan, dikawalkan, dijagakan. Itu asal lurah. Maka munasabah orang-orang rasul ni orang yang dikawal oleh Allah. Sebab itu mereka tak jatuh di dalam neraka. Orang di dalam kawalan. Dan maknanya, makna amanah itu ataupun makna kepercayaan tu terpelihara. Segala zahir anggota mereka itu dan segala batin hati mereka itu, dua-dua sekali. Zahir anggota kaki, tangan, mata, telinga, lidah.
dipelihara oleh Allah. Juga batin hati mereka pun dipelihara oleh Allah. Tu makna amanah. Pelihara dari apa? Ada kat dia panggil muta'alliq. Terpelihara daripada. Ibarat kata ta'alluq. Terpelihara daripada. Terpelihara segala zahir anggota mereka itu dan segala batin hati mereka itu terpelihara daripada mengerjakan barang. Maksud barang yakni larangan. Terpelihara daripada mengerjakan barang ni larangan yang dilarangkan, yakni yang telah larangkan oleh Allah. Larang daripadanya. Daripadanya tak ada pada larang. Barang yang dilarang, kalau Arab ke dia panggil kata amma nuhiya anhu. Allah peliharakan mereka itu zahirnya batinnya, pelihara daripada mengerjakan barang larangan yang dilarang, yang telah larangkan oleh Allah darinya. Itu dia Allah Ta'ala jaga. Munasabahlah kerana orang panggil orang yang akan latih jadi Nabi, walaupun umur 40, usia dia 40 baru dilatih jadi Nabi, tapi Allah Ta'ala jaga dari lahir lagi, dari kecil lagi sifat dia tu baik. Kata orang petani berjuruh tu, dari kecil lagi, walaupun bakit di zaman jahiliyah, walaupun bakit di zaman kelam kabut pun dia tu bagus. Sehingga siapa lihat pun jadi tertarik dengan sifat dia, dengan perangai dia. Kita panggil akhlak bahasa Arab. Perangai dia semua tengok tertarik. Allah Ta'ala jaga dari situ lagi. Hingga sampai masa umur 40 dibangkitkan, dilantik jadi Nabi, jadi Rasul. Baik je. Kan kadang-kadang kita ni baik di akhir-akhir ya. Dulu samsin lah dulu. Tu dia. Hebatlah kita dulu. Orang petani panggil kita samsin, panggil bengi, panggil buah, panggil. Mari berjuruh di akhir. Ada orang Nabi dari kecil sampai besar, sampai dilatih jadi Rasul. Ini pada dalam jagaan Allah. Sebab tu panggil maksum. Ismah dia tu wajib pada akal. Itu makna dia, makna amanah. Ini kata kalau kita kira orang bersifat amanah ni kepala modal yang terbesar. Ada setengah-setengah orang ingin nak menego, pandai cara menego tapi tak ada modal. Benar. Kata modal bukan di apa di mata benda. Modal di amanah. Dan kita amanah tu kepala modal besar. Kalau kita tak amanah, modal berjuta pun dia tak amanah. Dan amanah tak ada modal pun. Ada kadang-kadang orang yang punya harta mari, kamu aku tengok kamu pandai bijak dan lebih bekerja. Kenapa kamu tak buat? Saya tak ada harta untuk jadi kepala. Tak apa, ambil saya dulu. Kita tak minta pun dia bagi. Ambil saya dulu. Sebab apa dia bagi? Kerana dia tengok orang ni sifat dia betul. Tak ada belok. Tak ada sifat menipu. Dengan siapa kita suka bagi untuk dia jadikan kepala modal. Tengok dia kena amanah. Tapi kalau tak amanah, mana ada modal anak buta? Tak ada. Tak, sebab apa tak percaya. Inilah kata kepala modal besar, amanah. Itulah dia makna dianya terpelihara segala zahir anggota dan hati mereka itu terpelihara daripada mengerjakan barang larangan yang dilarangkan, yang telah larangkan oleh Allah darinya. Sekalipun dan jikalau larangan tu larangan makruh atau khilafil aula, sekalipun tak berlaku juga. Larangan makruh pun tak berlaku atas mereka. Tu cara pegangnya dulu. Lepas tu kita mari tengok apa yang panggil hak mutasyabihat. Ni hak maji muhkamah dulu untuk jadi kepegangan kita, untuk akidah, untuk simpul dulu.
bahawa orang jadi Nabi begitu sifat keelokannya. Itulah sifat kecantikan. Sebab itulah kita umat ni contoh kepadanya. Sah yang Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, tu mereka itu jadi uswah, jadi teladan, jadi contoh yang elok bagi mereka yang harapkan menemui balasan Tuhan. Tengok contoh situ. Sebab kita ada susah, tengok contoh di situ. Kita ada uzur sakit, tengok contoh di situ. Segala-gala Allah Ta'ala melaku di situ supaya jadi contoh pada kita umat. Kan? Itulah. Jikalau larangan makruh sekalipun, maknanya Allah peliharakan daripada jatuh, daripada berlaku, daripada mengerija. Ataupun khilafil aula. Ini berlaku atas kaum yang mengatakan makruh dengan khilafil aula tu berlainan. Khilafil aula rendah mentabak daripada makruh. Kalau kita kira agak yang haram, lepas tu makruh, yang rendah pada itu khilafil aula. Yang diharamkan dijanji sekira-kiranya kalau kita lakukan larangan itu dijanji dengan seksa. Haram. Satu lagi dilarang tapi dijanji dengan beri pahala kalau pantang. Kalau kerja langgar juga tidak dijanji dengan seksa. Makruh. Mana dibenci oleh syarak tapi dilarang oleh syarak tapi larang tidak memutuskan. Makruh. Lepas pada tu tidak makruh. Rendah pada tu. Elok mana buat dengan tidak buat. Eloknya tak buatlah. Tu panggil khilaful aula. Kalau kita buat juga, masalah khilaful aula, menyalahi utama. Terutama kata tak buatlah. Orang tadi kata molek tak buatlah. Orang tadi katanya haram tak? Tak haram. Makruh dak. Harus. Kali itu molek ke tak molek buat. Tanya kita. Molek tak molek buat. Tak molek apa? Khilaful aula. Maka nasbah dengan orang Nabi Rasul ni pun tidak juga mengerjakan perkara khilaful aula. Walau bukan haram, bukan makruh, harus, hanya khilaful aula. Tidak juga, Allah jaga juga. Tanam dulu akidah di situ. Lepas tu kita nanti tengok di belakang. Dengan itu maka mereka itu ni ulih itu maka ataupun tak kala begitu maka dia panggil kata maka tafri'iyah iza alimta ma zukira, apabila engkau tahukan barang tersebut. Makna apa dia? Makna amanah tu ialah demikian, maka mereka itu segala rasul alaihimus salatu wassalam sekalian taukid. Maka mereka itu sekalian semua tu ialah yang maksum. Tu yang maksum. Apa maksud? Kan asal mana maksum yang dipeliharakan. Yakni orang-orang yang dipelihara dan dijagakan mereka itu oleh Allah. Dipelihara, dijaga daripada. Tu kalau tilik pada takrir, kalau klik pada asal ialah yang maksum daripada segala maksiat. Yang maksum arti yang dipelihara dan dijagakan oleh Allah daripada segala maksiat, daripada segala derhaka. Tak berlaku. Maksiat mana? Kait segala maksiat yang bergantung, yang bersangkut ia dengan segala zahir badan, tak berlaku. Seperti anak misal maksiat yang bergantung dengan zahir, seperti zina. Mustahil atas mereka itu. Tak cakap haram, mustahil. Sebab wajib akli lawanan dia mustahil akli. Kalau gitu, masalah zina ini apa? Ini maksiat yang bersangkut dengan zahir anggota. Kerana anggota zahir itu mulut. Apa dia tu? Mata, telinga, maksudnya lidah,
perut, kaki, tangan dan farad. Bila sebut farad melengkapi zakat. Amal kita panggil anggota zuhir. Nah, nasbah dengan orang jadi nabi rasul mustahil pada akal. Sebab lawannya dia wajib. Amanah itu wajib pada akal. Makna amanah itu dipelihara dari tersebut. Kalau begitu, orang jadi rasul ni dipelihara daripada segala maksiat yang bergantung dengan anggota zuhir. Seperti apa maksiat bergantung dengan anggota zuhir? Seperti zina. Jangan kata bukan kata haram atas mereka itu. Hak tu panggil wajib syara'. Ni mustahil atas mereka itu zina. Sebab lawannya wajib akli panggil. Nah, dengan mana tak terima pada akal. Sehingga kalau dikatakan orang jadi rasul tu harus juga berzina, kufur. Harus pada akal, kufur. Adapun kalau umat harus, sebab tu orang tanya, setengah riwayat tanya Syed Junaid Al-Baghdadi, orang tanya para wali-wali Allah, adakah mereka jatuh zina? Dia tunduk sekejap. Lepas tu dia, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dia jawab dengan ayat gitu. Adalah pekerjaan Allah itu qadar yang ditakdirkan. Arti nak jawab macam mana? Orang mentabak wali wala baik setara mana maksum pada lurah saja, bukan maksum pada syarak. Mana Allah Ta'ala jaga mereka tak jatuh maksiat, tapi di samping jaga tu pun tidak mustahil atas mereka itu berlaku maksiat. Itu berbeza. Maksum orang awliya selain pada Nabi, ismah dia tu jaizatun fil akli saja. Adapun ismah orang jadi Nabi ni wajibatun aklan. Nah, maksiat terhadap mereka itu dia panggil mustahilatun. Itu beza. Sebab itulah kalau kita kata orang jadi Nabi harus juga berzina, kufur. Orang lain pada Nabi harus berlaku maksiat walaupun dosa besar seperti zina. Itu tak apa. Tapi Allah jaga tak berlaku. Itu dia. Seperti zina, ini misal maksiat yang bergantung dengan zahir badan. Dan minum arak, itu nasbah Rasul mustahil. Dan yang lain, dia sebut dua saja. Dan yang lain daripada demikian itu lain daripada zina dan minum arak. Apa lagi lain daripada itu? Bayan. Daripada segala larangan yang zahir. Mengumpat, maki, mencela, semata-mata itu. Pendek kata hak hukum haram pada syarak mustahil atas rasul tu berlakukan cerita perkara itu. Lagi pula dan yang maksum, ibarat dan yang maksumnya atas balik pada yang maksum yang pertama tadi. Ibarat balik pada awal, maka mereka itu segala rasul sekalian ialah yang maksum. Atas itu bila sambung, ialah yang maksum yang dipelihara, dikawal, dijaga daripada segala maksiat derhaka yang bergantung ia dengan batin hati pun juga mustahil atas mereka itu. Dia kata haram atas mereka itu. Maksiat yang bergantung dengan batin hati, bayan. Daripada dengki, terjemah daripada hasad. Hasad kita panggil dengki. Ada kala kita sebut dua sekali, hasad dengki. Campur gitu, hasad dengki. Lepas tu dia panggil Bukit Jabal. Ada Bukit Jabal Gubih. Bukit Melayu, Jabal Arab campur, Bukit Jabal Gubih. Ni pun hasad dengki. Hasad Arab, dengki Melayu campur dua, hasad dengki. Ambil satu, dengki. Apa makna dengki? Makna dengki kalau Arab, tamanni zawali ni'matil ghair. Cinta. Cinta ni main di hati kan?
Walaupun mulut tak kata apa, perbuatan zuhir tak ada buat apa-apa, hati ni cinta hati, cita bukan cinta kan. Cita tamanni, cita ni oleh hati seorang akan apa? Hilang nikmat orang lain. Masalah seorang itu dia ada punya kekayaan, seorang itu mempunyai jawatan. Kita cita supaya nak jatuhkan dia tu, cita supaya hilang kekayaan dia tu, cita supaya hilang kelebihan dia. Anda ke cita tak ada zuhir apa, lidah tak ada kata apa. Kadang-kadang sama lidah, Assalamualaikum, ya lidah semua lah. Temukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya-Allah, jabat salam, peluk memeluk. Hati tu cita nak hilang kelebihan dia. Sama ada cita nak hilang tu mau kepadanya ataupun tak ada mau. Semata-mata jatuh ya. Hak ni lebih besar lagi pada cita mau. Cita makna takrif dengki tu cita hilangkan nikmat daripada yang lain. Tamanni zawali ni'matil ghair. Cita hilangkan nikmat orang lain. Patut apa sebab boleh cita nak hilang? Terkadang dia cita nak jatuh ke lain, dia mau kepadanya. Nah, satu tekanan. Ada satu lagi cita nak hilang nikmat, mau kepada kamu. Tidak, asal jatuh sudah. Oh, tu lebih berat lagi pada yang pertama. Ala kuliah tu makna dengki. Ada satu lagi panggil dengki juga. Dengki dengan makna cintakan umpama barang nikmat yang ada pada orang lain. Dalam Arab panggil dengki juga. La hasada illa thnatan. Telah ada sebut. Kalau terjemah betul-betul, tidak ada dengki, tak boleh nak dengki, malaikat dua perkara dengki boleh. Tapi dengki makna apa? Bukan dengki makna cinta hilang nikmat. Dengki di situ makna cinta umpama barang yang ada pada orang lain. Masalah orang tu punya kekayaan. Kita tengok dia kaya, ingin di hati supaya aku kaya seperti dia. Tidak kita nak hilang hak dia. Nah, yang itu lebih dia punya kelebihan, cita di hati aku nak mau kata kelebihan yang ada seperti dia. Itu dia panggil dengki dengan makna ghibtah. La hasada ay la ghibtah. Tapi buat apa Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat dengan hasad. Sedangkan itu bukan makna dengki yang diharamkan tu. Tapi dia guna dengki kerana bima kalau tukar sikit jadi dengki hak haram selalu. Cinta nak menghilang atau haram. Cinta kan nak umpama itu tak apa. Tapi dalam hadis guna dengki supaya beringat. Takut kita nak umpama ke nak berlomba nak lebih tu. Nanti dia sebut dia guna la hasadah. Iaitu apa dia? Maksudnya cinta kan dapat harta seperti kawan yang dapat harta kekayaan, tetapi dia menginfak, membelanja harta kekayaan ke jalan kebaikan. Tu mencita umpama boleh. Tu bagus. Satu lagi, cintakan ilmu yang ada pada orang tu lebih dan dia guna ilmu dia beri manfaat pada orang lain, tunjuk ajar pada orang lain. Cita hak pada tu itu disuruh pada agama. Tu orang panggil ribtah. Cita upama dia panggil. Waktu tidak haram. Satu. Yang kedua, dan sombong. Sombong. Sini panggil tak sombong? Sombong terjemah daripada Arab apa takabur ataupun al-kibr. Sombong. Ada lagi lurah lain pada sombong panggil apa lagi? Panggil apa? Lagak. Belagak panggil sombong juga dah. Angkuh panggil tak? Panggil juga. Jadi banyak lagi dia panggil lafaz-lafaz yang apa dia tu mutaradifan dia panggil. Lafaz berlainan tapi makna yang sama. Dia panggil mutaradif. Seperti kita misal contoh orang sini panggil parang, kita orang petani panggil bajak. Kan? Orang Kedah ni panggil parang tak? Kita orang petani panggil bajak. Kalau kita dengar kelimah lain kan, lafaz lain, bajak, ini parang.
Tapi makna yang parang ialah bajak, yang bajak ialah parang. Dia panggil lafaz mutaradif namanya. Begitu juga angkuh panggil, belagak panggil, sombong panggil. Tapi kalau orang petani bertukar sikit betul belagak tu, kalau pergi ke petani tak panggil belagak, sebut belagak petani tak faham. Bertengok. Dia panggil tengok tu kan petani panggil itu. Nanti dia panggil tengok dia tu. Tengok dia tu. Apa bertengok kena terjemah belagak. Apa belagak? Sombong. Pakat faham semuanya. Kalimah sombong ni banyak ke faham lah. Apa makna sombong? Jadi ada sakut dengan hadis seketika Nabi SAW dia kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Allah, sahabat kejut, sahabat silap faham. Tak dapat masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sekadar berat misqal zarrah, biji sawi. Apa biji sawi? Apa dia? Biji sayur tu lah. Biji sawi. Tu kecil-kecil sangat kan. Ada kadang-kadang ibu yang ada apa dia? Ketikkan kayu-kayu tu. Kecil-kecil tu. Macam biji tembakau kan. Tak kira-kira tu panggil biji sawi, kita Jawi panggil. Misqalu zarratin. Man kana fi qalbihi misqalu zarratin. Tak dapat masuk syurga orang yang ada dalam hatinya berat biji sawi. Timbang kalau timbang Allah berat biji sawi ni kinayah daripada sikit sangat. Maksudnya gitu dah. Ada apa tu? Min kibrin, daripada sombong. Tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam hati sekadar berat biji sawi daripada kesombongan. Lalu seorang daripada sahabat kata, ya Rasulullah, dia kata, inna nuhibbu yuhibbu ayyakuna na'luhu. Dia kata, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Masa kita agak, ya Rasulullah, seorang kita suka pakai pakaian yang elok-elok, yang cantik-cantik, suka pakai kasut-kasut yang elok-elok, cantik-cantik, harga yang mahal. Sini panggil mahal ke mahal? Mahal. Mahal. Ada. Bahasa surat mahal, ada itu mahal, tapi luar Kedah ni dia ada serang sikit mahal gitu. Kita suka sangat kan baju pakaian baru, pakaian yang elok, yang cantik, kasut. Umumnya pakaian kita suka baik kenderaan. Ya Rasulullah, kau macam tak boleh masuk syurga, berat. Ya disilap faham. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bukan seperti faham kamu. Bukan sombong tu di pakaian yang elok. Pakaian buruk pun sombong. Sombong di hati, bukan di pakaian. Lalu nyata kata nak, innallaha thayyibun. Ada riwayat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguh Allah berkenan, Allah kasih akan keelokan. Allah kasih akan Allah tu yang maha elok, yakni Allah yang maha suci. Bila Allah tu yang elok, maha suci, berkenan kasih, ia akan keelokkan, akan kesucian. Itu memakai baju baru, pakaian baru, pakaian elok, Allah berkenan. Apa maksud sombong, kibir tadi? Hak kata tak boleh masuk syurga. Lalu dia menyatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Satu sebut ghamtun nas wa batarul haq. Sombong-sombong itu ialah memperkecil, memandang rendah kepada orang lain. Ada kata ni panggil memperlekehkan. Sini panggil tak? Lekeh gitu. Panggil juga? Itu panggil batar ghamtun nas, memperlekehkan manusia. Pandang orang lain semua lekeh. Pandang orang lain semua tu hina. Pandang orang lain rendah.
hanya yang tinggi dia, yang besar, yang lebih hanya ia. Tu nanti sakut dengan apa tu? Sakut dengan hati. Walaupun mulut tak kata apa, hati duk pandang macam tu. Wa batarul haq, dan tolak akan hak yang sebenar. Ada. Nah, sebab itulah abang kata tilik kepada perkataan, jangan tilik pada tuan punya perkataan. Kadang-kadang orang tilik pada tuan punya. Kamu rendah pada aku, macam mana kamu kata begitu? Kamu budak pada aku macam tu puja mai daripada kibir. Itu sombong. Nasbah kita umat harus pada akal, haram menggunakan sombong. Tapi nasbah dengan orang rasul bukan sekadar haram, mustahil atas mereka itu bersifat dengan sombong. Kerana itu maksiat batinah dia panggil. Nah, itu mana Allah jaga mereka itu. Nah, itu mana kata amanah, terpelihara zahir anggota mereka dan batin hati mereka daripada segala maksiat yang bergantung dengan batin hati. Apa dia? Daripada dengki, kerana dengki cita tadi. Sakut dengan hati. Sombong, memperkecil, memandang rendah, memandang hina, memandang lekeh pada orang lain, hanya dia yang lebih. Itu hati semua tu. Nah, dan riya, ra'a yura'i mura'atan wa riya'an. Kita mengaji surah riya. Kita kata riya. Apa arti riya? Sini kita takrir, yakni makna riya itu suka menunjukkan amal. Maknanya sakut pada dengan riya ni makna pada asal suka menunjuk makna memperlihatkan amalan. Kalau kita buat apa gak nak biar orang tengok, sekadar tu tak apa lagi. Suka menunjukkan amal kebaikan, memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain. Sekat tu tak apa lagi, tak salah lagi. Tepat salahnya hatinya. Apa tujuannya boleh menunjukkan, memperlihatkan amalan kebaikan tu? Apa tujuan? Supaya dipujinya. Situ. Tu hati dah tu. Supaya dipuji orang. Oh baik, tu. Tepat salah situ. Nanti kata sakut dengan hati. Mafhumnya, kalau suka menunjukkan, memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain, tapi supaya diikutinya, tak apa itu. Itu disuruh. Nabi SAW sengaja dia semayat atas mimbar. Semayat atas mimbar, sahabat tengok semua. Dia tunjuk. Bila nak rokok, nak sujud dia turun. Sujud bawah. Lepas tu, dekat yang kedua, naik atas mimbar. Lagi pula dia nak ajar kata gerak geri di dalam sembahyang, jika kita pandai jaga, selamat daripada batal. Bukan bergerak tu batal. Tengok, naik mimbar, turun mimbar ni, kalau kita tak berani tu batal sembahyang. Kita main batal saja. Batal dia ada cara dia. Nak pandai kita jaga, tak batal. Yang tunjuk. Begitulah kita selaku muqtadam bih. Kita ni orang atasan. Maksudnya dari segi pangkat, dari segi jawatan, kita ni orang panggil orang yang barisan depan. Itu contoh kata kita lah, barisan depan. Jadi contoh bagi masyarakat, bila kita buat sesuatu, masyarakat suka sangat ikut. Sebab kalau kita tunjuk perkara yang tak baik pun, masyarakat berani ikut. Dia kata jangan haram. Dia tunjuk gitu. Haram yang lebih pada ni dengan buat. Orang ikut. Tapi mudah juga ikut balik tu, tapi balik ni payah ikut. Tengok yang ni buat kebajikan, sekali dia tunjuk supaya orang lain tu galakkan dalam beramal. Orang panggil litarghib, menggalakkan orang lain. Seolah-olah kalau orang panggil macam burung kah, orang petani panggil pedenak. Sini panggil tak macam tu? Panggil? Panggil juga dah. Pedenak dah. Maka burung nak jadi pedenak, dia kena burung tu galak. Kalau dia diam, pedenak apa macam tu. Bila dia masuk krun hak lain lagi.
Galak mari tengok main kapal tempat kita nak tahan perakak tu lah. Nak takak dia tu. Kena letak pada nak yang galak. Nak kata kan? Begitulah manusia yang orang pakak. Apa dia barisan depan, orang pakak atasan. Anak jadi gitu supaya menggalakkan orang lain. Dia buat tunjuk satu perkara, orang lain ikut buat kebaikan sebab dia dia belum kebajikan meningkat-ningkat. Kerana dia sebagai buat sahabat bagi buat kebaikan. Panggil dia tak? Ya, segi lurah panggil dia. Tapi berbeza betul supaya tunjuk memperlihat supaya apa? Supaya orang ikut buat kebaikan. Ada yang tu buat aku. Dia ni mengorbankan jiwa dia, mengorbankan harta dia. Orang lain pun lalu dah. Itu dia panggil riya. Tapi supaya diikuti, itu maksudnya dipuji. Hidup cara ni hak dikeji. Itu ilahnya supaya dipuji orang. Tujuan orang puji, nak kena jatuh. Itulah yang dimaksudkan bila itlaq riya. Itu dia. Maka kita ada bicara apa ini? Ini semua maksiat yang sakut dengan batin hati. Nasbah dengan orang jadi rasul yang paling hak mereka itu mustahil atas mereka itu. Kita tak terima pada akal bahawa orang jadi rasul itu tidak amanah. Hanya wajib pada akal mereka itu beramanah. Baik. Dan bermula tak sampai lagi supaya dipujinya, yakni suka menunjukkan ataupun memperlihatkan amal kebaikan kepada orang lain supaya dipujinya. Habis itu dan yang lainnya taklid pada dengki. Apa dia maksiat yang bergantung dengan batin hati? Daripada dengki dan sombong dan riya dan yang lain. Dia kata atas balik situ. Dan yang lain, sebut 3 saja. Dengki, sombong, riya. Dan yang lain daripada demikian itu, demikian dengki, sombong, riya. Apa lagi lain? Bayan pada kata yang lain. Daripada segala larangan hati. Seperti apa kita masuk situ? Masuk dalam seperti itunya ujub. Berbangga-bangga dengan diri. Orang petani panggil perasan. Sini panggil tak perasan? Panggil juga. Masya-Allah. Tak apalah pasal sama kita mudah faham lah. Kalau tak sama kena tanya. Kadang-kadang kita pun apa dia kata. Kalau tak faham tanyalah apa dia kata. Sebab tu dah tanya semua tu. Zaman di sapi duk mengajar, dia duk belajar. Bukan mengajar yang tak belajar, dia belajar ni tanya ini panggil apa. Ini macam supaya apa? Nak witasawur rupa baru hukum tu kita faham. Sesat lurah, sesat masalahnya. Ni faham dulu bahasa. Jadi panggil juga perasaan. Perasaan. Yalah jah kata ni macam Kelantan lah. Perasaan. Kata ni macam itu. Tu apa yang ujub. I'jabul mar'i binafsihi, i'jabul mar'i bi ra'yihi. Kadang-kadang perasaan dengan pendapatnya. Saya pendapat begini. Ya tak heran orang lain perasaan dengan pendapat. Ini masalah ujub. Itu maksiat batin. Dan di antara lagi sum'ah. Dekat dengan riya. Riya tadi sakut dengan memperlihatkan supaya dipuji. Sum'ah ni memperdengarkan. Beza situ ya lah. Kita berikan suara yang merdu, yang alunan yang merdu supaya dipuji orang. Situ sum'ah. Ada pun kita melahirkan, kita baca Quran dengan suara yang merdu, tapi supaya apa? Kerana nak amalkan dengan hadis kata, hiasilah kamu akan Quran itu dengan suara yang merdu. Maknanya hadis menggalakkan supaya kita baca Quran dengan suara yang merdu. Merdu ni apa dia? Sini panggil merdu tak? Merdu. Tapi kalau huraiannya apa? Merdu asal dari mana? Merdu ni sedap dengar. Merdu, nak tahu apa tu merdu? Merindukan. Suara merdu, suara yang lembut merdu. Apa merdu?
Suara yang lembut yang merindu ke orang dengar. Itu dah. Mari situ asal. Bila orang dengar, oi rindu. Ni suara yang merdu. Apa merdu? Yang merindukan orang dengar. Itu dah. Kalau tak sedap ke tak rindu. Kata-kata bah buat itu. Itu dah. Entah saya kena rindu. Orang yang merindu bila pak dengar suara, oi, hak malas-malas semaya bangun. Oi, jatuh azan. Kalau hak lambat, malah aku. Ni panggil suara yang merdu, yang merindukan orang yang mendengar. Ni satu kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada seorang itu, suara yang merdu, yang merdu. Tiba-tiba dia menggunakan alunan suara dia tu dengan bagai-bagai gaya. Tujuan apa? Nak menarik pada kebaikan. Itu kebajikan besar. Bacalah kamu, hiaslah kamu akan Quran dengan suara yang merdu. Mana menggalakkan kita baca Quran tu dengan gaya pandai-pandai lah. Tapi jaga hati. Jaga hati. Kalau tidak takut nak jatuh ke sum'ah. Itulah. Baik. Itu maksud dari kata yang lain daripada itu. Habis. Kemudian orang panggil mubtada semula. Dan bermula yang dikehendaki dengan larangan itu. Tadi. Kembali pada awal. Katanya makna amanah terpelihara segala zuhir anggota dan batin. Terpelihara daripada mengerjakan barang yang dilarang. Arti barang tu larangan. Mari menyata semula. Dan bermula yang dikehendaki. Wal muradu bil manhi anhu. Dan bermula yang dikehendaki dengan larangan itu ialah barang larangan yang dilarangkan daripadanya, daripada barang. Dan jikalau pada dan jikalau adalah ia barang yang dilarangkan tu pada rupanya sekalipun. Barang larangan tu pada rupanya sekalipun. Arti apa? Mustahil atas orang-orang jadi rasul itu, ataupun dipeliharakan orang rasul daripada jatuh dan berlakunya, sekalipun dilarang pada rupa. Jadi khandaki kerana kata larangan tu. Apa lagi pula larangan hakiki. Larangan pada rupa pun tak jatuh. Muskil lah kita. Duduk dulu. Duduk dalam muskil. Dia kau jawab akan datang tu. Kita baca lagi. Kadang-kadang kita main muskil. Tengok dulu. Tak kalau kata murak begitu. Rupa sekalipun. Maka melengkapi ia barang larangan pada rupanya, melengkapi akan barang larangan yang dahulu daripada jadi Nabi mereka itu. Sebelum dilatih mereka jadi Nabi pun tak berlaku juga rupa larangan. Kerana masalah kita umat ni belum pada dilatih jadi itu ini, kadang-kadang macam itulah berlaku rupa kesalahan. Ya tidak, Allah Ta'ala jaga. Belum daripada jadi Nabi mereka itu. Dan juga melengkapi barang atas pada barang. Melengkapi akan barang yang dilarangan yang pada ketika kecil mereka itu. Pun tidak juga, tak berlaku juga. Dan tidak jatuh. Tak jatuh mana tak berlaku. Arab wala yaqa'u. Dan tidak jatuh ni wala yaqa'u minhum. Dan tidak jatuh mana tidak berlaku daripada mereka itu oleh yang makruh. Wala yaqa'u minhum makruhun. Tak berlaku daripada mereka itu segala rasul tu oleh yang makruh. Dan tidak tu dia panggil la taukid. Dan tidak yang tidak jatuh berlaku khilaful aula pun tidak. Bahkan idrak je lagi. Yang paling rendah pada tu bahkan yang mubah. Bahkan
dan tidak juga ini tidak jatuh juga, tak berlaku juga oleh yang mubah. Perkara yang dibiarkan sekiranya kalau kerja tidak disalah, tidak dijanji pahala. Nah, ma la yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang tidak dijanji beri pahala atas mengerjanya, arti juga tidak dijanji dosa. Dan tidak dijanji seksa atas meninggalnya, juga tak dijanji pahala. Arti buat tak buat dibiarkan semata-mata. Apa yang itu harus pada syarak. Perkara yang dibiarkan apabila kerja tak dijanji seksa, juga tak dijanjinya pahala. Apabila tak kerja tak buat, tak dijanji seksa, tak dijanji pahala, panggil mubah. Kan? Yang haram, yang makruh, yang wajib, yang sunnah. Satu lagi yang mubah, yang harus pada syarak. Apa? Barang yang tidak dijanji dengan beri pahala dan seksa atas mengerjanya, juga tidak dijanji seksa dan pahala atas tidak mengerjanya. Pun tak juga atas kerja di Nabi. Masya Allah. Nah, kemudian tidak juga yang mubah, tapi kena kait. Duk miskin ni tepat hilang miskin ni, dan tidak jatuh atas wajah, takluk situ. Dan tidak jatuh daripada mereka itu oleh yang makruh, dan tidak jatuh oleh khilaful aula, bahkan dan tidak jatuh juga oleh yang mubah. Tidak jatuh tu atas wajah keadaan demikian itu yang makruh ataupun khilaful aula ataupun yang mubah. Apa nak ayat di sini? Jadi kita buat meski dulu. Ini jawab dah ni. Bagi orang faham tu sudah. Bagi kita orang faham tu kena hurai sikit lagi. Takkan datang warid pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Jepang mengaji kaedah panggil hadis sahih, menyatakan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk dengan basuh satu kali. Basuh muka satu kali. Basuh tangan sekali. Sapu kepala begitu, basuh kaki sekali. Ada riwayat yang sahih, riwayat begitu berlaku. Tadi kata tidak jatuh. Tak ada riwayat basuh sekali. Ada pula riwayat dalam hadis pernah Nabi SAW ambil wuduk, basuh 2 kali muka, 2 kali basuh tangan, 2 kali sapu, 2 kali basuh kaki. Takkan kita mengaji fiqh dia kata ana? Wuduk, rukun wuduk ialah basuh muka, basuh kaki, basuh apa dia? 2 tangan dan sapu kepala dan basuh kaki. Hak yang sekurang-kurang wajib ialah meratai. Tempat dibasuh. Lepas pada tu disunatkan meniga taslis. Tak ada itu. Disunatkan meniga. Arti tambah kali yang kedua, tambah kali yang ketiga, itu disunatkan. Patut ada ibarat pada kata nak. Dan makruh simpan atas kali yang pertama. Makruh dimakruhkan simpan atas kali yang pertama. Apa makna simpan atas kali yang pertama? Basuh muka sekali dengan bahawa tidak tambah kali yang kedua, tak tambah kali yang ketiga, sampai ikhtisar, simpan di atas kali yang pertama. Itu makruh. Nah, maknanya basuh kali yang pertama tu wajib. Makruh betul simpan atas kali yang pertama. Lain ibarat dah. Basuh kali yang pertama tu wajib, sekadar kata. Lepas tu sunat tambah kali yang kedua. Tiba-tiba tak tambah, simpan atas yang pertama. Makruh tu simpan atas yang pertama. Lepas tu riwayat Nabi SAW ambil wuduk sekali-sekali, tak ke makruh simpan atas yang pertama? Jawab, ya. Tadi kata tidak jatuh daripada mereka itu yang makruh. Itu tempat musyrik. Dan pula tak jatuh. Apa dia tu? Hak yang khilaful aula. Anak takkan kata rendah, tu pun tak jatuh. Bahkan tak jatuh yang haram. Tengok, makan, minum, tak ke perkara mubah.
Kalau makan, tak ada dijanjikan kata dengan dosa semata-mata diri makan. Muka kita manusia. A'rad basyariyah. Sifat manusia, bahasa dianya makan. Minum. Nah, bila lapar, makan. Bila dahaga, minum. Dan lain-lain. Jadi, semata-mata diri makan, jangan tilik pada yang lain. Putus tilik, Arab kita panggil. Biqata'in nazar. Kita juga kata, putus tilik daripada suruh hasyarah. Diri makan, diri minum, diri tidur, berjalan ke sana sini, semua tu mubah. Tak ke orang Rasul makan minum? Kata dalam akidah, dengan amanah dia tu Allah Ta'ala pelera daripada jatuh daripada yang haram tu ijma' ulama. Manakala makruh ada pada rupa sekalipun tak jatuh. Tadi ambil wuduk simpan atas satu kali takkan makruh. Simpan atas 2 kali, tak menambah kali yang 3, takkan makruh. Yang makruh, apa tu dia buat sekali? Jawab dia, hak kata makruh tidak berlaku atas wajah keadaannya tu yang makruh. Situ tempat sulit sikit. Perkara tu perkara makruh atas wajah keadaannya makruh. Itu tak berlaku dari Rasul. Adapun hak berlaku di Rasul macam tu, tengok lagi. Dan apabila, tambah lagi. Dan apabila jatuh dan berlaku, tu atas tafsir. Dan apabila jatuh dan berlaku oleh rupa demikian itu, rupa yang makruh, khilaful aula, rupa yang mubah, atau demikian itu. Apabila jatuh berlaku oleh rupa demikian itu, demikian yang makruh, khilaful aula dan yang mubah. Jatuh daripada mereka itu, berlaku dari mereka itu segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apabila berlaku, jawab apabila, maka iaitu berlaku atau jatuh berlaku rupa demikian tu kerana mengajarkan syariat. Dia panggil litashri'. Dia ambil wuduk sengaja, dia simpan atas satu kali. Apa tu? Dia nak mengajar kata hak tambah yang kedua, tambah yang ketiga itu sunat. Arti ambil wuduk sekali pun sah. Jadi kalau dia tak pernah riwayat, tak ada riwayat, dan dia tak pernah ambil wuduk simpan atas 1 atau 2, 3 muwazabah, nanti dia kata wajib meniga. Lalu tu dia nak ajar kata menduai ni tambah kali yang kedua, meniga tambah kali yang ketiga, itu sunat saja. Hak yang mesti yang tak dapat tidaknya 1 kali saja basuh muka 1 kali. Itu hak murad dengan idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum. Dalam ayat perintah suruh basuh muka. Maka Nabi SAW bila ambil wuduk selalu basuh 3, nanti diseka kata wajib meniga. Tak memadai basuh 1 kali. Maka dia nak tunjuk pada umat yang ambil 1 kali, nak menyatakan hak ia wajib 1 kali je. Hak tambah yang kedua itu sunnah. Dia 1 kali dia ambil 2 kali, 2 kali, 2 kali. Mana nak menyatakan kata yang meniga tu pun, yang ketiga tu pun sunnah. Maka orang panggil perbuatan dia rupa tu nampak pun makruh, tapi bukan atas wajah makruh, atas wajah mengajar syariat. Tu ala wajhi tasyri' dia panggil. Maka hak tu tak ada maksud dalam kata makruh. Bukan khilaful aula. Dan ada pula riwayat pernah dia minum air sambil berdiri. Jadi kita mengaji kata makruh minum sambil berdiri kecuali uzur ke tak? Kalau tidak uzur ke minum sambil berdiri itu makruh. Kalau tidak pun khilaful aula. Tiba-tiba ada riwayat pernah dia minum air zam-zam sambil berdiri. Dia tengok, dia minum berdiri. Dia nak mengajar kata tak ada haram minum berdiri. Tu apa yang litashri'. Maka perbuatan dia tu duk berkeliling antara wajib dengan sunnah. Tu apa itu perbuatan Rasul setiap saat tak lepas pada wajib sunnah, wajib sunnah. Tu bagi jawab situ. Kalau begitu maka
Iaitu kerana mengajarkan syariat. Apabila kerana mengajarkan syariat, maka jadilah ia apa ia tadi demikian rupa demikian yang makruh, yang khilaful aula tu yang wajib, jadilah yang wajib ataupun yang mandub, yang sunat lah, pada hak dengan nisbah bagi zat mereka itu segala rasul tu. Walaupun dia ada riwayat pernah dia kecing berdiri, sebab masa tu orang ada bercakap kata kecing berdiri itu haram, maka dia tunjuk dengan perbuatan dia kecil. Orang tengok, oh dia pernah kecing berdiri, nak menyata kata di semata-mata kecing sambil berdiri tak ada haram. Kalau haram pun aridi lah, nak aridi angin mai kita kecing, bro kena angin habis kena kita, dia panggil haram aridi. Bukan semata-mata diri kecing sambil berdiri itu haram tak. Dia nak ajar dengan dalam perbuatan. Maka dilalatul af'al aqwa min dilalatil aqwal. Tunjuk secara perbuatan bagi tengok, tunjuk cara buat bagi tengok lebih kuat daripada tunjuk secara royak. Kalau ajar saja kadang-kadang nak buat tak kena dah. Buat gini, buat gini, buat gini. Cuba. Nak buat tak kena. Kadang-kadang kita nak cakur ni, kita rakyat nak cakur macam mana? Cakur gitu, ambil cak, habis cak. Tak tahu nak cakur. Mula. Mari dia ketua ambil cak sedikit. Oh, senang. Tu kata dilalatul af'al aqwa min dilalatil aqwal. Dia tunjuk secara perbuatan lebih kuat daripada tunjuk secara cerita saja. Inilah makna kata rupa berlaku dia orang jadi nabi. Rupa makruh, rupa berlaku dia jadi nabi buat, sebenar bukan yang makruh pada hakikat, bukan yang mubah pada hakikat. Hanya perbuatan dia tu tak sunyi daripada wajib dengan mandub sunat. Makruh tak ada. Maka tafriq pula, maka segalanya apabila engkau ketahui demikian, kata berlaku rupa demikian tak adalah yang wajib atau yang mandub, maka segala perbuatan mereka itu, segala rasul alaihi wassalatu wassalam, kesimpulannya ialah yang berkeliling ia di antara yang wajib dan yang mandub jua. Apa jua? Tidak yang makruh, yang khilaful aula dan yang mubah semata-mata, tidak. Ada paharan ijma' tak berlaku. Tu dia. Apa ya? Segala fa'af'aluhum da'iratun bainal wajib wal mandub. Harap dia kata gitu. Maka jadilah perbuatan mereka itu, segala rasul tu, ialah yang berkeliling ia di antara yang wajib dan yang mandub. Sebab apa? Sebab litasri', nak ajar umat. Hak yang seka tak boleh, dia buat macam tu. Oh, itu boleh. Oh, itu dapat. Itu saja. Maka kembali balik kepada amanah tadi. Itulah makna amanah, terpelihara, terkawal zahir anggota mereka dan hati batin hati mereka terkawal daripada segala maksiat. Itu dia, kembali pada situ. Itulah orang jadi nabi dan rasul umumnya. Sebab tu orang yang syak, ragu diri rasul, kufur. Dia kena yakin putus. Maka semua ni terkandung di dalam makna yang kita dah mengaku Muhammadur Rasulullah. Mengandung dalam makna tu. Bila kita mengaku Muhammad ialah Rasulullah, terkandung dalamnya Nabi sendiri sifat siddiq, Nabi sendiri sifat amanah. Bukan dia saja, semua rasul macam tu. Terkandung dalam makna Muhammadur Rasulullah. Sebab itu kelimah tu yang besar. Bunyi perkataan mudah saja, tapi juga Allah mengandungi segala-galanya. Itulah yang berkeliling ia antara yang wajib dan yang mandub jua. Apa jua? Tidak yang apa makruh, khilaful aula dan mubah. Bahkan idrak. Tu kata ke orang rasul, mustahil atas mereka itu berlaku apa dia tu maksiat. Bahkan
Ada juga orang tak sampai tabat rasul pun. Bahkan ada pada segala aulia illah, wali-wali Allah. Bukan Nabi. Nah, rendah mutabak daripada Nabi. Ada pada segala aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang ialah segala pengikut bagi mereka itu. Sifat segala aulia, segala wali Allah, ya ialah pengikutnya atba'. Ialah atba', pengikut bagi mereka itu, bagi segala rasul alaihimussalatu wassalam. Bahkan ada pada segala aulia illah tu ada apa? Mereka yang kalau Arab ke panggil khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Kalau Arab bal fi aulia illah, man mereka yang sampai ia mereka kepada maqam, kepada pangkat yang jadi padanya pada maqam segala geraknya, yang panggil segala gerak geri, kata dia panggil segala geraknya, gerak mereka, dan diamnya, diam mereka, orang panggil gerak geri mereka. Dia diam pun kebajikan, dia bercakap pun kebajikan, dia buat sesuatu pun kebajikan, dia tidur lelap leno pun kebajikan. Ada juga di kalangan aulia illah. Apalagi rasul tu juga aula sangatlah. Maknanya gitu. Tio mayat ni tu. Nah, di mana kata bahkan ada pada segala aulia illah yang ialah sedangkan ialah apa dia segala aulia tu segala pengikut bagi mereka itu, pengikut bagi rasul. Ada mereka yang sampai ia kepada maqam, sampai kepada pakak yang tetap, yang jadi padanya pada maqam tu jadi apa? Segala gerak gerinya dan diamnya itu jadi segala ta'at. Ni apa yang khabar sara kalau Arab. Nah, jadi geraknya, diamnya, harakatuhu wa sakanatuhu jadi apa? Segala ta'at. Apa? Dengan sebab niat mereka itu. Niat besar. Kembali pada hadis innamal a'malu binniyat. Nah, makan sama-sama kenyang tapi makan kebajikan. Dia tak makan pun kebajikan. Jadi taat semua. Arti seolah-olah saat jauh jarak tah tu bagi mereka wajib sunat tak ada yang makruh. Tu sedangkan wali tu ada sampai ke maqam tu. Apalagi Nabi aula lagi lah. Tu makna dia. Tu amai bahkan dia. Dengan sebab niat mereka itu. Nah, apa mereka itu? Segala aulia bagi mereka itu segala rasul tu. Mereka itu segala aulia dengan sebab niat, yakni niat yang elok dan bersihnya, niat yang bersih, ikhlaslah kita panggil. Nah, ada orang mentabak aulia illah sampai ke maqam itu. Apalagi orang Nabi kat min babil aula. Apalagi pula mustahil atas mereka itu bersifat dengan lawan bagi amanah, ialah khianah. Nah, habis lalu kata dan bermula lawannya, yakni yang lawan apa dia, yakni lawan bagi amanah itu ialah khianah. Apa khianah? Artinya tu silap apa tulis betulnya belot dengan tan dia di segi lorah. Belot ada dengan tan kan, kalau rumi dah ngati lah dah. Belot. Cuba kita buaya belut. Tahu tak? Binatang belut tak payah belot. Binatang belut, binatang belot. Cuma daripada belot tu. Maka lawanannya amanah, lawanan khianah. Khianah. Bila kita wakaf dengan ta, khianat. Jadi Melayu kata ni khianat.
Apa khianat? Lurah terjemahnya iaitu belot. Nah, belot hati. Tadi betul hati. Nah, ini belot hati. Belot tu kita tukar qaf jadi ta. Belot hati. Atau satu lagi orang petani panggil sini, panggil tak macam ni. Ataupun baca apa tu? Putra baca. Atau karut. Sini cakap tak? Oh, cakap juga. Tak apa juga. Nah, belot hati ataupun karut. Patut orang petani kadang tukar ra kerek. Karut. Karut budak tu, karut. Nah, dia ada satu tanaman pohon dia bahasa dok karut tanaman dah. Orang petani pohon karut. Ada di sini. Kalau tanah anak durian, anak rambutan, anak-anak kayu, maka ada suatu bagian rupuk dia berkarut. Panggil apa? Orang petani panggil rupuk karut. Pohon karut. Balut. Ya ada tu. Dia pasal dia karut tu dia belok. Kalau tak belok tak karut kan. Nah, tu pohon balut dah. Dia karut. Habis tu panggil bila manusia dia hati belok dia karut. Orang karut ni orang hati belok. Pokok pun juga pasal dia duk karut dia belok dia pergi ambil. Cuba dia naik betul dia karut ke tak? Nah. Tanah pokok ni betul, pakai ada petawah betul gitu ya. Ada tanah betul pakai bubuk tinggi gitu ya lah. Tapi kalau ada satu pokok dia balik. Yang siapa yang lain jadi geting rusak nak tak boleh. Kena kita kerak dia tu. Dia orang petani panggil pohon karut. Dia belak dia karut. Itulah makna kata ini sakut paut dengan hati. Lawanan amanah betul hati. Lawanan khianat arti belot hati ataupun karut. Karut. Daripada karut tu timbul lagi selagi kacau. Ya tak? Kacau. Kacau ni apa pula? Ya, tapi kadang-kadang kacau ni mana umum lagi tak? Umum pada karut. Kacau. Orang tani panggil kacau dia tu. Orang tani tu pelaziman tu. Bila orang yang hati belot, timbulnya karut, timbulnya kacau. Dia tu kacau. Tapi bahasa surat kacau. Macam sini cakap kacau. Orang tani panggil kacau. Itu dia. Ini bahasa-bahasa dah. Itu semua tu orang panggil apa tu hukumnya? Lakah dulu. Dan iaitu khianat tu mustahil, yakni pada akal atas mereka itu, yakni segala rasul. Hundur balik, apa makna belot hati ataupun karut? Yakni menyalahi akan segala suruhan Allah. Itu sebagai takrir lah. Bila mari daripada hati belot, terbit natijahnya menyalahi. Lazim daripada belot hati menyalahi. Itu mustahil atas jadi rasul kan. Atau umat harus pada akal, tetapi haram pada syarak. Begitu. Ada iaitu mustahil atas mereka itu. Dalil menunjuk kata begitu. Wajib bagi orang jadi rasul bersifat dengan amanah. Dan juga mustahil atas mereka itu oleh khianat. Dalil yang menunjuknya ialah panjanglah lah. Kita nak pergi lagi tu. Nampak kena singgah setakat itulah dulu. Singgah pada kata dan bermula dalil. Singgah situ. Dan bermula dalil akli yang menunjuk atas demikian itu, demikian wujud dan mesti amanah bagi mereka itu. Bahkan kita kait lagi wujud dan istihalah, apa dia lawannya. Dalil ialah saya cakap itulah dulu, insya-Allah taala dengan izin Allah. Tidak ada halangnya, sambung semula. Untuk kali ni setakat ni dulu. Wallahu a'lam.
Boleh kita untuk memenuhi masa boleh 15 minit lagi. Nah, sementara sampai kepada jam 9.30. Boleh. Ada. Baca. Sila. Ibu saya gadai barang emasnya bernilai RM6.000. Tetapi sekarang ibu telah meninggal dunia. Jika saya ambil kembali guna duit saya, adakah perlu meraih pada saudara-saudara saya yang lain? Nanti apa yang kata tak jelas sikit ada soalan tadi. Nanti sekali lagi dah tengok malam ibarat. Ibu saya apa kata tadi jangan tutup lagi. Kerana keliru sikit ibarat. Ibu saya gadai barang. Gadai tak dengar di situ. Ya, ibu saya maknanya telah gadai barang kemas, barang kemas. Tak, dia tak menyata apa-apa dak tu. Barang kemas ni apa dia barang kemas? Bernilai kata gila barang kemas ni jadi maksudnya emas lah. Gitu dah? Bernilai RM6.000. Tetapi sekarang ibu telah meninggal dunia. Ya. Jika saya ambil kembali guna duit, jika saya ambil kembali, ya ni tebus panggil tebus tak? Kata ni panggil tebus nanti kita buat masalah surat tebuganan jangan tutup lagi. Seorang itu rupa masalahnya seorang yang menanya tapi orang panggil seorang yang menanya tapi masalah untuk jadi umum kan. Seorang kata ibu saya telah gadai barang kemas, ya ibarat je tu. Maka barang kemas dia panggil ijmal lagi. Kalau nak contoh seperti apa? Emas lah kita kata. Seperti lah tu. Seperti emas. Masalan. Betul yang lain lagi sama lah. Setelah itu ibu saya yang bernilai harganya berapa saat ni? RM6.000. Kalau kita di sana agak lebih kurang RM50,000 dah tu. Nasbah sekarang ni. Baik. Lepas itu ibu tu meninggal dunia. Soalnya kata dia apa tadi? Jika saya ambil kembali akan barang kemas itu, menggunakan duit saya, maka maksud di situnya saya tebus. Kerana bila gadai panggil nak ambil balik tu mana kita tebus kan? Di sini panggil tebus tak? Sana kalau petani panggil gitulah. Bila ibu saya meninggal arti barang tadi masih tergadai. Kan? Masih tergadai, yakni di dalam pegangan orang yang memegang gadai, murtahin dia panggil. Orang yang menggadai dalam kita mengaji fiqh dia panggil babur rahn, bab cakap bergadai. Maka bila bergadai dia ada rukun dia. Orang yang menggadai macam dia kata tadi ibu saya, mana ibu dia tu orang yang menggadai panggil rahinah jelah zakat makna tu panggil rahin yang bergadai. Dia gadai kepada seorang ataupun satu tempat lah kita kata. Maka balik yang berpegang gadai panggil murtahin, orang yang pegang gadai. Maka barang yang digadai saat ni kata sini barang kemas. Dia tak sebut apa-apa barang kemas. Kalau kata contoh ke emas umpamanya. Emas dia bernilai sekian-sekian RM6.000 tadi. Itu panggil marhun. Rahin, murtahin, marhun. Itu rukun dia. Setelah itu tak sempat dia tebus. Dia meninggal. Yang ni si ibu tadi tu. Maka anaklah dia nak ambil saatnya maknanya anak nak tebuh ambil lah. Betul tak? Anak saya kata nak tebuh ambil. Maka nak tebuh tu dengan
Duit hak yang anak tu lah dia nak tebus. Katalah si Abdullah, letak nama sebagai buat contoh. Si Abdullah ni, sedangkan anak dia berapa orang semua? Tak cerita, cuma dia kata beberapa saudara. Kita boleh kata 5 orang. Nah, dalam seramai-ramai anak itu si Abdullah nak tebuskan gadaian ibunya tadi daripada si Murtahin orang memegang gadai. Tapi nak tebus dengan kepunyaan dia sendiri, Abdullah tu sendiri. Situ. Lepas tu apa lagi sambung dengan surat? Tu baru cerita je tu, hukum tak tanya lagi. Sudah? Adakah perlu faraid kepada saudara Dia tanya adakah perlu faraid. Kita tanya lagu tu. Adakah perlu faraid? Apa maksud faraid? Maksudnya adakah perlu tu apa murah? Mestilah kita buat gitu. Adakah perlu faraid antara saudara? Yang adakah mesti dibahagikan pesaka? Tu dia. Faham maksud dulu, faham soalan baru dia jawab. Kalau tidak tak faham soalan tak boleh nak jawab. Baik. Masalah bahagi pesaka itu apa yang kata bila seorang yang meninggal, apabila seorang yang meninggal apabila seorang yang meninggal dunia, dia ada peninggalan tarikah, ai ma tarakahul mayyit, peninggalan yang telah tinggalkan oleh si mati itu, sama ada kebunnya, apa sajalah harta peninggalan. Harta peninggalan itu mesti dibahagi pesaka apabila tidak ada manik. Dengan bahawa ada sebab bagi dia panggil asbabul irthi qarabat. Di sana. Lepas tu ternapi manik, jangan ada manik, maka mestilah dia panggil warasah dapat harta pesaka dari muarithnya. Dari muarith. Maka si mati panggil muarith. Maka katakanlah seorang mati meninggal apa? Kalau kata ibu, seorang mati kalau maksudnya suami masih ada, katakanlah seorang mati meninggal suaminya, dan beberapa orang anaknya. Itu kena tanya lagi. Itlaq beberapa orang anak tak sudah kena tanya ada lelaki tak? Beberapa orang anak, 5 orang anak, 1 lelaki, masalah. Ataupun lelaki semuanya, kata gila. Bila begitu, tu waris yang dapat pesaka. Kalau ada yang lain lagi, yang lagi tak dapat, kerana ada apa ni? Dia panggil ada waris yang mendindingkan yang lain. Kerana ada anak lelaki. Seorang mati meninggal beberapa orang anak. Maka beberapa orang tu, katalah 1 lelaki, 4 perempuan. Bila ada yang lelaki, cucu cicit ke bawah tak boleh. Saudara-saudara tak boleh. Saudara mayat maksudnya kena disebut dengan mayat. Kalau ada seorang mati meninggal suami, bermaknanya suami bagi si mayat. Sama ada bapa bagi anak si mayat ataupun bapa isteri, bapa tiri, tak kira lah. Itu cara kita nak tanya faraid, dia kena nisbah pada mayat. Seorang mati meninggal suaminya, tahulah kata yang mati adalah perempuan. Dan anak nyonya si mati yang nak cerita. Sama ada anak si mati teringat suami yang ni ataupun dengan suami dulu, tak kira. Itu cara menanya. Baik. Apabila begitu, maknanya dia kata saat ini segala saudaranya. Saudara-saudara bagi yang menebuh tu. Lepas tu kalau patut dia kena ada tua punya, kita nak tanya supaya nak tubir kena tanya. Cara dalam ilmu faraid. Bila begitu, dia tebuh dengan hak dia sendiri. Kita kena kembali pula masalah gadai tadi. Kena pergi pada bab gadai pula. Dia kena bab lain-lain ni. Tengok bab ni. Sudah bab ni, main masuk bab ni. Dia banyak bab tu. Masuk pintu ni, tu baik pintu ni. Tu banyak lagi kena bercara dia tu. Yang ni pergi bercara masalah gadai. Yang gadai tadi, kalau betul-betul gadai begitu, dia panggil tidak sah. Kerana gadai-gadai ini, dia panggil dia menjadikan harta sebagai wasiqah, cagaran bagi hutang. Dia nak gadai selalu itu tidak sah.
ia kena bina di atas hutang. Bila nak kata bergadai, ia kena lebih dulunya berhutang. Faham tak? Maknanya kita berhutang dulu duit si anu tu 6,000 ataupun 5,000 kita berhutang. Bila kita berhutang, terkadang berhutang semata-mata dengan tidak ada gadaian. Terkadang kita berhutang, di samping berhutang adakan gadaian. Lalu tu kena dua akad. Akad berhutang dulu tu babul qardi, gadai babul rahni. Sakut dengan mati babul irsi. Oh, banyak bab tu. Nah, kita bicara sini dulu. Kalau ibu dia tu bergadai barang kemah, bina di atas dia berhutang. Nah, maka apabila dia tu berhutang, ini sebagai menjadikan gadaian, maka itu tidak hilang daripada milik. Lepas tu cara berhutang, cara gadai pula kena tanya pula, adakah secara akad hebah ke? Ya ada kadang dia helah. Kalau akad hebah, keluar daripada makna berhutang, pergi kepada keluar daripada gadai, pergi kepada bab hebah. Bila hebah dia hilang milik. Tu kena bercara situ dulu. Sebab tu kalau tuan punya sedih, dia kena tanya satu. Nah, kita buat masalah saja. Fardulah katanya, ibu ini kita kata gadai seperti mengikut asal hukum. Nah, kita nak gadai, kita kena berhutang dulu. Dia nak beri. Aku beri berhutang kamu, aqradtuka. Aku beri berhutang kamu duit sebanyak RM6,000. Kita iqtaradtu. Aku berhutang lah. Tu bab berhutang. Dia pun serah duit. Bila dia serah duit, kita pun qada ambil. Sah dan harus bagi kita orang berhutang tasarruf, gunakan duit 6,000 itu nak belanja, nak beli dan sebagainya. Cuba kalau kita ambil dengan tidak lagu tu, tak sah kita nak jual beli kerana bukan milik kita. Tapi oleh kerana beri secara berhutang, maka sah kita guna duit tu nak jual, nak beli apa. Di samping kita berhutang, dari awal kita cakap, aku nak berhutang duit kamu bukan semata-mata aku nak gadai. Nak gadai apa? Emas masalah. Kita pun akad berhutang sudah. Sudah tu kali yang kedua, aku gadaikan emasku ini di atas hutangmu yang ada atasku. Mana kata aku pegang gadai, irtahantu, dia kata aku pegang gadaian. Sudah kita ikbatkan mah. Maka dia pun ambil. Ambil tu bukan pindah milik pada tuan mah kepada yang memegang gadai. Tak jadi milik dia. Tetap milik orang yang bergadai. Nah, hingga ini rupa cagaran bagi hutang. Janji lama mana tipuhnya setahun, 2 tahun katakan. Tepat berkira bercara bila sampai masa dia panggil dainun halun. Upah dia hutang yang dah sampai masa. Bila sampai masa 2 tahun, berhak bagi tua hutang tu mutalabah, tuntut. Cari macam mana? Yang kamu hutang 2 tahun dah sampai masa. Macam mana? Mesti balik orang yang berhutang bayar hutang. Katakanlah bayar hutang. Kalau ada sampai masa, sama dia tutup ataupun kita pergi bayar. Selesai. Barang tu ambil balik. Panggil tebus. Apa makna tebus? Kita bayar hutang, lepas tu barang gadaian kita ambil balik. Yang nu bukan hak dia, hanya dia pegang saja. Sebab tu dia nak guna tak boleh. Malaikat ada maslahat baginya. Pegang gadai kuda tu maslahat dia pasal kena naik nunggang. Itu kan, kalau tidak jadi kuru. Mutu patut juga tak setak tak apa, dia tu rusak naik. Tapi naik sebagai atas maslahat bagi dia. Dia kata, mana je dapat pegang gadai. Itu haram. Boleh macam tu. Tu dia. Tu kena faham situ dulu. Selesai. Kalau pegang gadai macam tu, maknanya emas yang digadai tadi tak jadi milik pun kepada orang yang memegang gadai. Hanya milik bagi yang ni lah. Si Aminah lah kita misal kata mengikut dia kata ibu tadi. Si Aminah milik dia. Apabila dia mati, semasa dia mati, arti gadaian yang ada pada si yang megang gadai, orang panggil peninggalan bagi si Aminah. Orang panggil peninggalan bagi si Aminah.
Bila peninggalan bagi si Aminah, dia panggil apabila mati si muwarris, qahran secara terkerasi harta peninggalan berpindah kepada warasahnya, qahran. Walaupun anak yang derhaka, tak ada jadi manak. Kalau manak tu belanda agama, ikhtilafuddin belanda agama, tak boleh manak daripada pesaka. La yarisul muslimun kafira wal kafirul muslimah. Tu panggil manak. Ni tak anak yang Islam Muslim ada hak pesaka. Walaupun anak derhaka, walaupun ibu pesan, katakanlah 5 orang anak dia tu, dia nak marah satu orang, kalau aku mati, aku tak reda pesaka aku bagi kepada si Khalid tu. Pakat dengar sajalah. Dengar tu semua. Dengar. Jangan bagi kepada Khalid. Ya. Aku tak suka, kata dia. Orang sekarang nak marah macam tu dah. Mati. Bagaimana Khalid bila makan pesaka dah? Ya boleh. Ibu pesan menyalahi syarak tak boleh. Menyalahi syarak. Maka bila dia mati dengan jalan qahran terkerasi pindah kepada warasah. Anak 5 orang semua tak ada hak. Arti gadaian tadi mesti kepada 5 orang. Itu hukum duduk situ dulu. Tapi ada masalah pula, si Abdullah seorang daripada anak-anak tadi tebus ambil. Maksud tadi bayar ni, dia tebus ambil dengan harta dia, duit dia. Dia pergi bayar hutang. Setelah ibu nanti dia pergi bayar hutang, ambil emas tu mari. Baik. Kalau lah kata tadi orang panggil emas tu maksudnya harta pesaka. Bila harta pesaka dia tebuh ambil. Bila tebuh ambil, dinilaikan ambil akar tu masuk dalam umum harta. Si mati ini ada apa lagi peninggalan? Tanah dia, ada rumah pitu dia, kereta dan sebagainya, mata wang lain lagi pun. Kena himpun semua dan emas dia ditebus lagi 6,000. Kena masuk dalam tu dulu. Selepas pada tu bila jatuh bahagian yang si Abdullah boleh berapa dalam bagi pesaka. Bila boleh berapa pada pesaka, jatuh bahagian dia. Lepas tu dia tu hak dia tebuh ambil tadi, maka tu hak dia. Tak jadi pesaka yang tu. Tapi kalau kata dia tebuh ambil, yang ni jadi hak dia. Jatuh dalam hak dia. Ni dia tolong, dia panggil tolong tebuh ambil je. Tapi harta maksud jadi dalam kata pesaka. Lepas tu bila bahagi bila bahagi sudah, nanti terjatuhlah pada dia. Dia tahu orang petani panggil cucu menyucu gitu. Kalau hak tanya kata adakah perlu, ya kena masukkan dulu. Saya tebuh ni berapa nilainya? 6,000. Kita masuk akar tu dalam tu dulu. Apa nanti apa dia kira bila jatuh bagian. Yang ni boleh berapa, lepas tu hak dia tebuh tu, hak dia. Duit piti dia tu. Maka mah ni harga ni. Bila kira jumlah, pakai ni cabut duit dia tu, pergi ke dia tu. Pergi ke dia tu. Itu jika apa tu? Jika masalahnya gadaian dengan bina atau hutang tadi. Adapun kalau dia akad hebah, ada orang helah orang panggil. Rupa panggil bergadai, tapi helah. Sebab apa dia boleh helah? Helah hawil paling daripada gadai kepada hebah. Sebab apa boleh helah pada hebah? Kerana kadang-kadang orang yang memegang gadai dia nak guna barang gadaian. Itu haram, tak boleh nak guna. Mana nak guna? Lalu tu helah daripada panggil gadai, cakap luar kira bercara panggil gadai. Tapi bila akad sungguh tidak akad gadai. Aku hebah mah ini kemu. Aku hebah mah ini kemu. Yang dia kata aku terimalah hebah. Sudah tu ikbatkan. Kawan ni terima ambil qabat. Bila tu pindah daripada milik yang ni kepada yang nu. Lepas tu bukan bab gadai lah. Panggil kata gadai sebenarnya hebah lah. Tapi hebah pun kalau kawan tak mau bagi balik pun tak apa. Mungkin dia hebah. Ni hebah duit kepada yang ni. Aku hebah duit kamu 6,000. Ni aku hebah mah kamu. Maka selesai. Bila qabat ikbat, duit jadi milik orang yang panggil kata pegang tadi, dan emas jadi milik bagi orang yang pegang gadai. Sebabnya akad hebah. Maka dalam keadaan begitu, kalau si yang memegang hebah tadi dia tak mau bagi dah, tak sedar pasal dia hebah aku dah.
Boleh, ada masalah. Tetapi ada sedikit lagi perjanjian. Perjanjian kata mana? Bila kau ada duit nak tebus ni. Tok Rupai kata, duk panggil gada gitu. Tu saja. Pendek kata bila berlaku macam ni, kena halus silah je, kena masuk beberapa bab tu. Bukan satu bab saja. Nah, itulah. Jadi kalau katalah masuk dalam gadaian tadi, artinya milik tak hilang. Bila mati, hak tu jadi kapsaka. Tapi ada si Abdullah ni pergi tebuh ambil. Bila tebuh ambil, masuk ke dulu akar mu tebuh berapa? 6,000. Ambil 6,000 tu masuk dalam jumlah harta lain. Supaya nak jatuh bahagian Abdullah dapat berapa, dia dapat apa dalam ilmu faraid. Asabah ke. Jadi adalah dalam pengajian tu. Kalau ada bapa boleh apa dia sudus. Yang baki lagi boleh asabah tu. Lepas tu jatuh boleh akal sekian. Bila sekian 6,000 hak dia tadi tak ada apa-apa. Kira cucu masalah tu. Sebab 6,000 tu duit dia, bukan hak si mati. Itulah. Baik. Masa kita tu cukup. Betul lah, masalah pun satu je. Masya-Allah. Sekadar itulah dulu untuk kali ni pada malam sebagai malam yang menamat. Untuk kali ni, dan insya-Allah lah semoga-moga kita berdoa Allah melanjutkan umur lagi usia kita masing-masing, serta afiat. Dapat kita jumpa kembali lagi di masa yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ni cukup dulu malam ni, tapi kita ada satu lagi terakhir menamat pagi esok satu lagi dah. Insya-Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma bi hurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana wakshif 'anna kurbatana. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma bika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la tanzi' minna salih ma a'taytana. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil